Ini bab doa. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir daripada Nabi SAW, baginda bersabda, doa itulah ibadat. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berfirman, kamu berdoalah denganku, niscaya aku akan menerima doa kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Na'amah, daripada seorang anak lelaki Sa'ad, katanya, ayah saya pernah mendengar saya berdoa begini bunyinya, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kadha wa kadha. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dengan nikmat dan keindahannya dan sekian-sekian lagi, dan aku berlindung denganmu daripada neraka, rantai-rantai dan belenggu-belenggunya, dan sekian-sekian lagi. Faqala, maka Sa'ad berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ada segolongan orang yang melampau dalam berdoa. Janganlah engkau termasuk di antara mereka. Sesungguhnya kalau engkau diberikan surga, berarti engkau diberikan apa yang ada di dalamnya. Engkau diberikan bersama-sama dengan apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan. Dan kalau engkau dilindungi daripada neraka, berarti engkau dilindungi daripada neraka dan keburukan yang ada di dalamnya. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Fadalah bin Ubaid, beliau berkata, beliau berkata Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang berdoa di dalam sembahyangnya tetapi tidak dipujinya Allah, dan dia tidak berselawat kepada Nabi SAW, yakni terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini mahu cepat. Kemudian Nabi SAW memanggilnya, lalu berkata kepadanya, atau Syak Perawi berkata kepada orang lain, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang, maka hendaklah dia memulakan dengan puji-pujian kepada Tuhannya, kemudian berselawat kepada Nabi SAW. Selepas itu bolehlah dia berdoa, meminta apa yang dikehendakinya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW suka berdoa dengan menggunakan ungkapan ataupun ucapan yang lengkap, dan beliau meninggalkan yang bukan begitu sifatnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu berdoa dengan berkata begini, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah, ampunilah daku jika engkau mahu. Ya Allah, kasihanilah daku jika engkau mahu. Bahkan sebaliknya, hendaklah dia berdoa meminta dengan sungguh-sungguh hati, dengan pasti, dengan putus. Kerana tidak ada sesiapa pun yang dapat memaksanya, yakni memaksa Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, dimakbulkan doa seseorang kamu selagi dia tidak mahu cepat, selagi dia tidak mahu cepat ataupun bertindak cepat. Fayaqul, dengan berkata, aku sudah berdoa, tidak diterima pun doaku. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu pasang tirai pada dinding-dinding. Sesiapa yang melihat surat
ataupun buku saudaranya tanpa izinnya, berarti dia melihat api. Dan mintalah dengan Allah dengan menghamparkan akuf, dengan menghamparkan tapak tangan kamu. Janganlah kamu meminta dengan Allah dengan belakang tangan kamu begini, tapi begini. Bila kamu selesai, maka sapulah dengan tangan kamu itu muka-muka kamu. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan bukan hanya melalui satu tariq daripada Muhammad bin Ka'ab, semuanya dhaif. Tariq ini adalah yang terbaik di antaranya, tetapi ia juga dhaif. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Malik bin Yasar As-Sakuni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu meminta dengan Allah, maka kamu mintalah dengan menghamparkan tapak tangan kamu. Janganlah kamu meminta dengan Allah dengan belakang tangan kamu, dengan menghamparkan belakang tapak tangan kamu. Abu Daud berkata, Sulaiman bin Abdul Hamid berkata, lahu indana suhbah, dia di sisi kami adalah sahabat. Maksud beliau ialah Malik bin Yasar tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa begini, yakni dengan menghamparkan tapak tangannya dan dengan menghamparkan belakang tapak tangan. Begini. Begini pun ada, maknanya begini pun ada. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Salman, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu pemalu lagi pemurah. Dia malu kepada hambanya apabila hambanya mengangkat kedua belah tangan memohon kepadanya untuk mengembalikan hambanya itu dengan tangan kosong. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, meminta kepada Allah ialah dengan cara engkau mengangkat kedua tanganmu membetuli dua bahu, atau seumpamanya. Istighfar ialah dengan engkau mengisyaratkan dengan satu jari kamu, satu jari. Dan ibtihal makna memohon dengan bersungguh-sungguh, ialah dengan engkau mengangkatkan, menghamparkan kedua-dua tanganmu sekali, ataupun begitu, sehingga nampak ketiak. Riwayat satu lagi daripada Abbas bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas. Hadis ini juga di dalam riwayat ini dia ada menyebutkan ibtihal begini, yaitu dengan seseorang itu mengangkat kedua-dua tangannya dan dijadikan bahagian belakang tapak tangan dia ni menghadapi mukanya. Begitu kah? Maknanya ginilah. Hak ni muka, bukan tapak tangan ke muka begini, tetapi hak ni belakang. Begitu. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzakara nahwahu, lalu perawi menyebutkan sama seperti riwayat yang tersebut sebelum ini dari segi maknanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid daripada ayahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, dia akan mengangkat kedua tangannya lalu disapu dengan kedua tangannya itu mukanya, yakni selepas selesai. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa begini, ya Allah, aku memohon kepadamu bahawa sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya engkaulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan engkau yang Esa, As-Samad,
yang ditumpukan segala permohonan, ataupun yang diminta kepadanya segala hajat, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang dapat menandinginya ataupun yang menyerupainya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama yang mana bila Allah itu diminta dengan nama itu, dia akan memberi. Dan jika didoa dengannya, dia akan menerima doa orang itu. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Malik bin Mighwal hadis ini juga. Dia kata di dalamnya, yakni Nabi SAW bersabda dalam riwayat ini, sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya yang agung, Bismihil A'zam. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas katanya bahawa beliau pernah bersama Rasulullah SAW, duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada satu orang bersembahyang dan dia berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu bahawa sesungguhnya engkaulah mempunyai, engkaulah yang berhak menerima segala pujian, tidak ada Tuhan melainkan engkau, Al-Mannan, yang sangat banyak mengurniakan nikmatnya, Badi'us samawati wal ard, yang mencipta langit-langit dan bumi, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan mempunyai kurniaan yang banyak, ataupun yang mempunyai kemuliaan, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang hidup, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang berdiri sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya yang agung, yang mana apabila seseorang berdoa dengan menyebutkan nama itu, dia akan memakbulkan doanya, dan kalau diminta, dia akan memberi. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Asma binti Yazid bahawa Nabi SAW bersabda, Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung itu terletak ataupun berada pada dua ayat ini, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, dan di permulaan surah Ali Imran, yaitu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam dua ayat. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya pernah, kata perawi ini Atha, pernah selimut tebal Aisyah dicuri. Maka dia berdoa keburukan, mendoakan keburukan terhadap orang yang mencurinya. Tetapi Nabi SAW berkata kepadanya, jangan engkau ringankan dia, jangan engkau ringankan dia, yakni pencuri itu. Kata Abu Daud, la tusabbikhi, maknanya la tukhaffifi anhu, jangan engkau ringankan dia. Dengan syaratnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Umar, katanya, aku pernah meminta izin dengan Nabi SAW untuk pergi umrah. Beliau mengizinkan kepadaku, sambil dia berkata, janganlah engkau lupa kepada kami, wahai saudaraku yang baik hati, di dalam doamu. Faqala kalimatan, Nabi SAW mengucapkan suatu ucapan yang mana tidak lebih suka kepadaku mendapat mendapat dunia sebagai pertukaran dengannya. Aku tidak lebih suka mendapat dunia sebagai balasan atau sebagai ganti kepada ucapan itu, kata Syu'bah. Kemudian aku menemui Asim selepas itu di Madinah. Dia meriwayatkan kepadaku hadis ini. Dia kata, asyrikna ya ukhayya fi du'aik, kongsilah engkau
kongsikanlah kami, wahai saudaraku yang baik hati, dalam doamu. Yani engkau sebutlah kami bersama dalam doamu. Gitulah maksudnya. Riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas katanya, pernah Nabi SAW lalu dekat aku ketika aku berdoa dengan mengisyaratkan kedua jariku, dua jari aku. Faqala, Nabi SAW kata, ahid, gunakan satu saja, sambil beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, guna satu saja. Itulah panjang juga ni ini. Ini bab doa dan kelebihan serta adab-adabnya. Mula-mula sekali dia amal hadis, doa itu adalah ibadat. Doa itu sendiri itu ibadat dah. Ataupun intisari ibadat itu doa. Boleh juga. Banyaklah beberapa makna, itulah makna yang masyhurnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan Tuhan suruh doa, Tuhan suruh kita minta dengan dia, dan dia berjanji untuk menerima atau memakbulkan doa itu. Jadi minta doa tu setengah ulamanya mengatakan wajib, tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib, sunat. Sunat. Tetapi kalau tidak berdoa tu dengan perasaan sombong, besar ke diri, itu tak boleh. Itu salah. Berdosa kalau lagu tu. Yang kalau ada hadis yang mengancam orang yang tidak berdoa, maksudnya dengan perasaan lagu tu. Kalau tidak gitu, maka sunat sajalah. Yang kedua, ini dari segi cara-caranya, adab dia ni, iaitu pernah anak Sa'ad doa seperti tadilah, seperti dalam terjemahan tu kita sudah sebut dah tadi. Sa'ad pun tegur ayah dia ni, tegur, dan dia kata, Nabi SAW bersabda, akan ada golongan yang melampau doa, telajak dalam doa lebih-lebih, lebih-lebih sangat. Antara sifat hak lebih doa tu lagu mana? Apa tadi? Yang nak minta syurga. Gitu. Apabila minta syurga, kita boleh syurga, boleh sekali dengan isi dia lah, segala kebaikan dia. Tak payahlah duduk bilang dalam tu, dalam syurga tu benda ni bidadari kau gapo kau, tak payah bilang. Itu termasuk di dalam melampau. Begitu juga berlagu-lagu dalam doa, itu pun melampau juga. Begitu juga kalau terlajak-lajak, buat-buat, tapi disuruh buat juga, tapi dengan sungguh hati. Bukan buat cuma nak suruh orang tengok kau apa, kalau jerit misalnya, lebih-lebih. Itu pun termasuk juga. Begitu juga kalau kita dilindungi daripada neraka, bermaknanya tak kena belakalah segala isi dia tu, segala ratai dia, kau belenggu dia, kau gapo-gapo dia, kau tak payah sebut dalam tu. Minta berlindung daripada neraka sudah cukup dah tu. Jangan minta yang bukan-bukan, minta yang mustahil, yang tak masuk akal, ataupun macam perli buat nganyi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak sesuai. Misalnya minta biar Tuhan tukarkan bukit ni, misalnya kita kata jadi emas untuk kita, misalnya, itu melampau lah tu, melampau. Walaupun Allah SWT boleh buat lagu tu, tetapi tak ada guna.
Ataupun minta biar hidupkan hak mati, itu menyalahi adat, melampau tu. Doa lagu tu. Kalau hak tak mati lagi tak apa berdoa, biar dia panjang umur, biar dia segar, tu lain. Ni hak sudah mati dah, minta doa, tak kena lah tu. Ataupun minta dengan pasti benda yang dia tidak pasti lagi nak jadi lagu mana. Benda tu ajalan dua, tiba-tiba dia kemah, bukan main minta benda lagu tu. Itu pun melampau juga. Padahalnya tak tahu lagi benda tu lagu mana. Misalnya minta nak menikah dengan hak perempuan tu, kalau tidak tak ada makna hidup, dia mati. Misalnya tak boleh lagu tu. Itu melampau lah tu. Sebab apa? Kita tak tahu lagi setara mananya moleknya untuk kita ke seterusnya, tak tahu lagi. Itu makna tak tahu hakikat tu, jangan kita gomo, tak sesuai lah. Itu termasuk di dalam melampau lah. Ataupun minta nak jadi nabi ke misalnya. Kalau minta jadi hak boleh, tak apa. Minta jadi ulama besar seperti Imam Bukhari ke misalnya, tak apa. Tidak mustahil. Tapi kalau minta jadi nabi, tak boleh. Itu melampau. Ataupun tidak jadi nabi, minta biar darjat tu, martabat tu jadi sama dengan nabi, tidak jadi nabi, itu tak boleh juga, melampau juga. Melampau juga. Ataupun bertepik dalam doa, tepik dalam doa, itu pun melampau juga. Inilah yang disebutkan di dalam syarah. Seterusnya riwayat daripada Fadalah bin Ubaid. Ada satu orang itu dia tidak dia tidak puji Allah dulu. Ini termasuk dalam adab lah kan. Selawat, tidak selawat. Dalam sembahyang pun begitu juga. Doa dalam sembahyang pun begitu juga. Dia kena ada adab ini. Dia kena ada adab ini. Kalau tak ada adab ni, maknanya orang panggil nak cepat, ambil jalan pitah, tak boleh lagu tu. Dia kena puji Allah. Kalau di luar sembahyang pun lagu tu juga. Puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, sekurang-kurangnya. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin, misalnya, cukup dah tu. Boleh lah. Lain-lain pun tak apalah, asal selawat. Minta begitu. Maknanya di sini Imam Abu Daud nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga mengajar adab kepada kita dalam berdoa. Dalam berdoa. Lepas tu kat bolehlah nak minta apa-apa pun hak dia nak. Dalam sembahyang ni maksudnya di hujung sembahyang. Di hujung sembahyang sebelum beri salam itu. Itulah maksudnya dia ni yad'u fi salatihi, berdoa dalam sembahyang. Dalam hadis banyak disebutkan doa-doa ni berkenaan dengan doa ni dalam sembahyang. Mana tempatnya? Iaitu di hujung, di hujung sembahyang, di akhir, selepas pada tahiyat semua tu, sebelum beri salam, pada masa tu doa. Walaupun boleh juga doa di celah-celah, termasuk dalam doa juga. Apabila baca ayat yang tertentu, ayat azab, kita minta berlindung, ayat rahmat, kita minta rahmat, itu pun termasuk doa juga. Begitu juga dalam sujud pun boleh doa juga. Tetapi biasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ajar dia tu di hujung sembahyang. Seterusnya daripada Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka kalau doa dia pilih ucapan-ucapan yang merangkumi, ucapan-ucapan yang kemah, yang lengkap. Tidak khoteh-khoteh lah kita kata, hak remeh-temeh, tidak. Dia gunakan yang kemah. Hak kemah tu lagu mana? Misalnya sama-sama pun dalam kitab mana-mana pun dia sebut yang merangkumi kebaikan dunia dan akhirat. Doanya apa mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kalau hak tu saja kepada dah. Hak tu saja kepada dah.
Kalau kita campur dengan doa-doa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar hak lain-lain lagilah molek. Kalau nak kira hak tu saja pun padat dah. Sebab apa? Ia merangkumi belaka tu. Hasanah fid dunia tu apa maknanya? Hasanah fil akhirah tu masuk belaka tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hak tidak lagu tu. Dia tidak berdoa minta kota-kota hak remeh-temeh ataupun bunga-bunga tak ada pasal, ada tidak lagu tu. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimakbulkan doa kamu selagi kamu tidak nak cepat. Nak cepat tu lagu mana? Dia berdoa lepas tu dia kata tak terima pun tu, tak terima. Tak boleh lagu tu. Bahkan kena faham seperti sebelum pada ni pun kita sudah sebut dah. Makbul tu maksudnya Tuhan terima tu tidak semesti dia bui selalu. Jangan nak cepat. Sebab boleh jadi kalau bui selalu tidak baik untuk kita. Kita tak tahu. Kita dah ingat bui selalu. Waktu molek. Tidak mesti gitu. Boleh jadi kalau bui selalu kita jadi lupa daratan. Tak ada guna kalau bui selalu pun. Itu maknanya jangan nak cepat. Begitu juga kalau dia bui kemudian, tidak semesti dalam bentuk hak kita minta tu. Kita minta kau ni, dia bui kau ni, tak mesti. Dia bui dalam bentuk lain. Boleh jadi hak kita minta tu tidak baik untuk kita. Dia bui benda lain. Kadang-kadang kita tidak berasa hak lain tu tidak sedar. Bui kesihatan ke, bui terlepas daripada malapetaka, bencana dan sebagainya, itu lebih besar lagi. Hak lain-lain tak ada mana semuanya. Kalau sepuluh kita kata kena tsunami ke, sepuluh kepala bombing ke, habis. Kalau rumah besar pun minta rumah besar ke, gapo-gapo pun tak ada makna belaka tu. Minta anak ramai pun kalau sepuluh tsunami tu tenggelam hari habis dah. Dia selamat tu. Tuhan beri selamat. Itu lebih bermakna lagi. Kalau dia tak beri hak kita minta tu pun. Begitu. Ada kalanya dia tidak beri selalu hak kita nak. Dia beri juga hak kita nak tu. Kemudian lambat sikit. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga dia tidak bui semua tu dalam bentuk mana-mana pun, gantinya pun tak bui, sebab dia simpan untuk kita di akhirat. Kok mana-mana pun Tuhan mesti terima. Tak terima. Tuhan kena ingat gitu. Kena percaya begitu, yakin begitu. Sebab apa Tuhan kata dah, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah dengan aku, nescaya. Nescaya tu makna pasti. Sebab itu jawab. Jawab kepada amar itu. Kalau kamu buat gitu, maka ginilah jadinya, iaitu aku terima. Aku makbulkan doa kamu. Cuma cara dia makbul, dia terima tu, apa dia kita kena faham lah sebut tadi. Banyaklah antaranya Tuhan tidak bui kepada kita semua kita nak. Dia nak tengok kita setara mana. Kalau kita redha semacam, dia bui pahala tu lebih besar kepada kita. Dalam bentuk tu pula dia bui. Hakikatnya bui juga tidak sia-sia. Kemudian riwayat seterusnya daripada Abdullah bin Abbas, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu tabiri dinding-dinding kamu. Jangan kamu pasang tabir di dinding. Kalau tabir di pintu muka pintu tu ataupun di jendela, itu tak apa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun rumah dia ada. Di akhir hayat dia tu pun dia ada lagi. Dia selok tabir. Dia tengok sahabat-sahabat dia duduk semaya, dia pun suka. Mana ada rumah dia ada guna juga tabir. Hak ni tabir dinding. Itu dia. Jadi tabir dinding tu adakah masuk? Sekarang ni kan orang pasal macam kertas dia, orang panggil wallpaper tu, dia comel lah bunga-bunga tu. Itu masuk kau? Mana tak boleh lagu tu?
Ialah sebelum pergi jauh tu, hadis ni setara mana dulu? Hadis ni hadis dhaif. Kalau nak pakar tak boleh nak pegang sangat. Dan ini bergantung kepada keadaan orang ataupun keadaan semasa. Keadaan semasa. Lepas tu tengok sifat hadis dhaif ni lagu tu. Sesiapa yang tengok surat saudara dia ataupun kitab saudara dia tanpa izinnya, bermakna dia tengok api. Macam tengok api. Api di sini, api neraka kau ataupun api tak sedap lah, barang tak sedap. Hak sebenarnya hakikatnya. Jadi apa makna ni? Tengok kitab tanpa izin saudara dia. Maksud dianya kitab makna khusus dengan dia lah, yang dia simpan untuk dia, ataupun surat yang dia tidak suka lah orang lain tengok kerana ada sesuatu rahsia di dalamnya, gitu. Bukan maknanya kitab ilmu tak boleh tengok, bukan makna gitu. Ataupun kitab, makna di sini milik orang, tak boleh kita bertindak sewenang-wenang terhadap orang. Walaupun kita kata kitab tu faedah dia umum, tidak semestinya boleh kepada tuan dia saja. Lepas tu kita kata kalau kita baca boleh pahala juga ke dia, kita kata tak boleh sewenang-wenang, dengan izin. Apalagi lah benda yang bukan lagu tu. Tak apalah. Mintalah dengan Allah dengan menghamparkan tapak tangan kamu. Gini. Gini. Dalam riwayat yang lain dia sebut banyaklah. Ni gini, membetuli bahu. Ataupun gini, kau tak apalah, boleh berlaku lah. Mana hampar tangan ni, biar tangan ni ke atas. Jangan minta dengan belakang tangan, jangan gini. Jangan gini. Kalau ada dalam hadis kemudian kata Nabi ada doa gini juga, pada ketika dia nak minta jauh bala, minta dijauhkan bala, dihindari segala perkara yang tidak disenangi. Allahumma dfa' annal bala wal waba dan sebagainya. Dia gini. Kalau minta biasa gini. Bila kamu selesai doa, kamu sapulah muka-muka kamu dengan tangan itu. Abu Daud pun komen dalam hadis. Hadis ni banyak jalan dia nak sampai kepada Muhammad bin Ka'ab tu Al-Qurazi, itu banyak jalan dia. Tapi semuanya dhaif belaka kata dia. Hadis hak lagu ni hak paling molek hak ni kata dia. Tapi hak ni pun dhaif juga. Hak paling molek tu pun dhaif juga. Begitulah. Maknanya ada beberapa perkara di dalam sunnahnya ada beberapa perkara, iaitu satunya doa ni dengan angkat tangan, ada. Satu lagi doa tidak angkat tangan, kita angkat tangan, dia baca gitulah, doa juga orang panggil. Maknanya tidak semesti doa ni angkat tangan. Hak dua ni ada. Lepas tu dari segi angkat tangan tu pula dengan tapak tangan ke atas ni, menadah langit, kita kata, ataupun dengan kut ni, kedua-duanya ada dalam sunnah Nabi. Kedua-duanya ada. Tetapi sapu tangan ke muka, hak tadi pak keadaan tu ada berlaku dari riwayat sahih banyak. Tetapi hak sapu muka tak ada hadis yang sahih. Nak sapu boleh ke? Boleh. Ada doa yang boleh dah pakai untuk fadail. Banyak juga hadis hak lagu ni. Tapi dhaif belaka. Untuk fadail boleh. Tapi nak kata hadis sahih ada ke? Tak ada. Hak sahih. Sebab itulah Abu Daud pun kata semuanya dhaif. Hak paling molek hak ni. Hak mu paling molek ni pun dhaif juga. Dia ayat ada. Sebab apa? Sebabnya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ni, siapa dia? Orang ambil daripada dia ni, Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq ni ambil daripada amman haddathahu, ambil daripada orang yang royak ke dia. Orang yang royak ke dia tu siapa? Majhul, tidak diketahui siapa dia. Tak boleh. Apa tak royak? Royak lah siapa? Tak ada. Majhul.
Lepas tu hak bawah dia ni Abdullah bin Yaqub bin Ishaq. Hak ni pun majhul juga. Abdullah bin Muhammad bin Aiman ni hak bawah lagi majhul juga. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, hak tu tidak majhul. Maknanya berjujuk berjujuk musalsal, orang panggil bil majhulin. Anda tak kuat, tak lagi. Tak lagi. Dengan sebab itu, kalau kita tengok orang berdoa dia tak sapu muka, jangan marah. Jangan kata dia gana-gana. Jangan kata Wahabi kau apa, jangan. Hadis ada. Banyak. Mana dia ngaji hadis tu. Dia ngaji hadis tu. Tapi kalau orang sapu muka pun janganlah kita bala. Sebab ada juga hadis. Bukan siapa peringkat maudhu' hadis ni. Terpulang kepada masing-masing. Hak paling moleknya tempat mana Nabi angkat tangan, kau sebut dalam hadis tempat dia angkat tangan, kita angkat tangan. Hak mana dia tidak angkat tangan, kita tak usah angkat tangan. Hak tu paling molek. Misalnya pada ketika kunut nazilah, memang dia angkat tangan. Tapi sapu muka tak ada juga. Ada. Angkat tangan tapi tak sapu. Lepas tu ketika dia nak selesai makan ke ataupun nak naik kenderaan ke, tak ada angkat tangan. Kita tak usah angkat tangan situ. Tak usah angkat tangan. Baik, kalau tempat dia tidak angkat tangan, kita angkat tangan juga. Salah ke? Tak boleh ke? Boleh juga, tapi kena tahu. Jangan dibuat tetap kemah tu macam Nabi ajar gitu. Macam Nabi ajar begitu. Kalau kita buat kemah tetap satu ketetapan, tak boleh ya. Pasal apa? Benda je tidak begitu. Kalau kita jarang-jarang nak buat gini, tak apalah. Yang mana ke mana-mana pun, yang pentingnya mengaji dulu. Kalau mengaji kita tahulah. Mengaji tahu. Tetapi hak Nabi tidak buat tetap, kita nak buat tetap berterusan dan menganggap orang yang tidak buat begitu sebagai tak molek, tak kena. Itu tak boleh ya. Salah lah. Begitulah. Seterusnya riwayat daripada Malik bin Yasar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu berdoa kepada Allah, kamu mintalah dengan seperti tadi jugalah, tapak tangan. Jangan minta dengan belakang. Kalau minta kalau minta apa-apalah hak molek. Kalau nak minta Allah SWT hindari benda hak tak molek, hak tu tangan apa ni belakang tangan lah kata hak tu tak apalah. Hak tu ada. Dalam keadaan biasa kebanyakannya Nabi SAW doa begini, gini tapak tangan kata hak gini, ataupun dengan Allah tangan tu tinggi angkat tangan sampai nampak ketiak. Ini pada ketika istisqa, pada ketika istisqa, pada ketika kusuf, pada ketika tu tidak sama. Tidak sama. Tak apalah. Lepas tu riwayat Anas bin Malik, dia kata dia tengok Nabi SAW doa belakang. Hak lagu ni pun ada, tapak tangan ke atas, belakang tapak tangan ke atas pun ada belakang. Maknanya bergantung kepada keadaan dan apa yang diminta itu. Lepas tu riwayat daripada Salman, katanya Rasulullah SAW bersabda, Tuhan, kamu adalah pemalu. Dia pemurah. Malu dia tu lagu mana? Di sini dia sebut Tuhan tu malu. Malu ni bukan malu supaya manusia, supaya makhluk. Gitu tidak. Di sini disebutkan satu sifat yang dimaksudnya lazim dia tu. Apa yang mesti ada apabila adanya sifat malu. Malu. Apa yang ada? Iaitu kita tidak akan melakukan yang tidak molek itulah.
ataupun kita akan melakukan hak molek itulah, hak orang kena. Itu makna malu. Sebab kita kata, kalau tak pergi merasa malu ke dia. Itulah yang menghalang kita daripada tidak pergi. Bahkan kita jadi nak pergi. Sebab apa? Sebab malu. Hak jadi nak pergi tu. Malu kalau tak bui. Sebab apa dia banyak budi kepada kita, malu kalau tak bui. Maknanya kita tidak akan tak bui lah, akan bui lah. Itu makna malu. Begitu juga di sini, bukan makna malu ni sifat dia supaya makhluk tak. Supaya orang kalau malu minta dengan dia, orang tu banyak berbudi kepada dia, malu tak bui. Gitulah, tak bui. Malu lagu tu, iaitu lazim bagi dia tu. Apa yang mesti ada apabila ada sifat ni. Gitu maksudnya. Ataupun kita kata, dia kata malu-malu lah, sesuai dengan dia, tapi malu dia tu tidak sesuai dengan makhluk. Gitu. Itu kalau cara salah gitu. Kalau cara khalaf dia takwil lah. Dia takwil apa tadi lah. Dia kata lazim dia tu. Apa makna malu? Di sini dia sebutkan, bila seseorang hamba tu akak dua tangan, tadah tangan, dia malu nak mengembalikan hamba tu dengan tangan kosong. Maknanya orang minta dengan dia, dia tak akan bui kelik tangan kosong. Bahkan dia akan bui lah. Dia akan bui. Gitu. Dengan sebab itu kita kena berdoa lah. Sebab apa? Allah SWT ni ada sifat tu. Sifat ni lah yang akan yang akan menentukan dia tu bui. Sifat ni bila minta kita nak benda tu lah. Kalau kita nak tu, dia tak akan tak bui. Dia mesti bui. Tu dia. Sebab dia ada sifat ni. Sebab kita kata sifat Razak, memberi rezeki. Jadi kita boleh minta rezeki dengan dia lah, sebab dia tu pemberi rezeki. Hak ni pun dia ada sifat Hayy. Hayy, bukan Hayyun. Hayyun. Fa'ilun. Bukan Hayyun. Kalau Hayyun tu sifat dia juga, tu mana hidup. Ni kalau Hayyun tu dia ada ya sa, ni ya dua. Ya dua. Hayyun, pemalu maksudnya. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata minta ni, cara minta orang panggil masalah. Masalah ni maksudnya minta lah. Lagu mana? Iaitu kau angkat tangan membetuli dua bahu. Gitu. Berdoa. Ataupun seumpamanya lah, yang lagu tu lah, menunjukkan kerendahan kita, kehinaan kita, berhajatnya kita kepadanya. Kalau manusia pun gitu, kalau kita nak minta tak ada tangan. Nak bui gapa-gapa, nak ambil gapa-gapa, kita tak ada tangan. Gitulah. Ni pun dengan dia ni gitu. Cara. Kita tak boleh kata minta kena perapat tangan, tak boleh, dia jatuh. Bukan apa namanya kau air dia jatuh tu. Ataupun gapa-gapa kau berah kau gapo kau, ia jatuh. Kalau kita buat gini, tidak maksud gitu. Sebab itulah yang dia sebutkan di sini, iaitu angkat tangan membetuli dua bahu. Ni membetuli gini lah. Tidak semestinya begini. Benda tu masuk tu jatuh, tak timbul masalah tu. Ini kehinaan, nak menyatakan kehinaan dia, hajat dia, permohonan dia tu kepada Allah. Istighfar isyarat dengan satu jari. Astaghfirullahalazim. Itu istighfar. Ibtihal, hola kedua tangan, dua-dua. Ada riwayat asal lagi, ni tapak ni belakang tapak tangan ni duduk di atas. Ya Allah, minta jauhlah bala ni. Misalnya kita kata gitu, angkat tangan gitu sungguh-sungguh, sampai membetuli kepala, dan nampak ketiak. Itu ibtihal, orang panggil. Ibtihal tu maknanya minta dengan sungguh-sungguh hati lah, dengan gomo benar lah, nampak. Itu maksud ibtihal. Dan riwayat yang seterusnya hak tu juga, cuma sanad lain. Seterusnya riwayat daripada Sa'id bin Yazid supaya tadi juga, iaitu Nabi SAW bila dia berdoa, dia angkat kedua tangan dia pun sapu dengan dua tangan dia tu ke muka dia.
Bila selesai doa dia siapa? Ni sanad lain pula. Sanad lain pula. Tetapi tak lagi juga. Sebab tu Imam Abu Daud kata dah tadi. Yalah lah. Sanad mana-mana pun. Hak tadi ada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Hak tak ada waktu pun lain-lain pula gitu juga. Macam sini Ibnu Lahiyah seorang tak ada dah. Dia pula ambil daripada Hafaz bin Hashim. Hafaz bin Hashim ni majhul. Itu sebab jadi dhaif. Jadi dhaif. Kemudian riwayat daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya. Nampaknya kita kena berhenti sekat tu pasal panjang juga ni. Tak habis juga. Berhenti setakat tu lah dulu. Dan kiranya sekat ni lah untuk puasa ni. Bulan puasa ni tak ada. Untuk Masjid Kota Baru ni, Masjid Muhammad ni sekat malam ni kelas kita ni. Seterusnya lepas raya lah. Lepas raya pun minggu kedua. Bukan minggu pertama raya tu tak. Lepas raya. Kira-kira dalam kalendar tu ujung bulan 9 lah. Ujung bulan 9 28 ke 20 berapa tu, gitulah. Baru ada pula insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Malam esok tu ada lagi lah Masjid Langgar. Itu pun malam akhir juga. Lepas tu samalah minggu kedua.